Berkatanya Al-Imam Nawawi rahimahullah, adapun menjaharkan kunut atau membacanya sir, yakni terdapat khilaf di kalangan para ulama mengenai apakah kunut ini dibaca dengan jahar, yakni dengan kuat, ataupun ia dibaca dengan perlahan. Terdapat beberapa pandangan dalam hal ini. Akan menyambung untuk pengajian kitab Al-Adhkar, sambungan pada bab mengenai kunut yang telah pun kita bincangkan sebelum daripada ini, dan kita akan sambung pada perbahasan yang berikutnya. Berkatanya Al-Imam Nawawi rahimahullah, adapun menjaharkan kunut atau membacanya sir, yakni terdapat khilaf di kalangan para ulama mengenai apakah kunut ini dibaca dengan jahar, yakni dengan kuat, ataupun ia dibaca dengan perlahan. Terdapat beberapa pandangan dalam hal ini. Pertama, jika solat sendirian maka disirkan, ini membacanya dengan suara yang tidak keras. Contoh, kalau kita solat pada subuh berseorangan tanpa berjemaah, maka tak disyaratkan untuk kita membaca doa kunut dengan dikeraskan suara. Ataupun kalau kita buat solat fardu yang lain dan terdapat padanya peristiwa-peristiwa nazilah yang memerlukan untuk kita membaca kunut, demikian juga tidak disyaratkan untuk kita mengeraskan suara. Baik, jika ia menjadi imam, maka dijaharkan menurut pendapat yang sahih, lagi terpilih menurut kebanyakan majoriti para ulama. Kebanyakan para ulama menyatakan jika dia menjadi imam bagi solat fardu itu, subuh atau solat-solat fardu yang lain, yang diiringi dengannya dengan bacaan kunut nazilah selain daripada subuh, maka hendaklah ia membaca kunut itu dengan jahar, yakni dengan suara yang keras, bagi tujuan supaya makmum dapat mengaminkan bacaan kunutnya. Melainkan kalau imam tu, kita bincang sebelum ini, dia tidak tahu untuk menukarkan kata ganti nama daripada saya kepada kami, jadi dia boleh baca secara sir. Kalau dia baca Allahumma hdini, dia tak tahu nak baca Allahumma hdina, dia tak pandai nak tukar, maka dia dibaca secara sir, secara perlahan, walaupun dia menjadi imam. Maka pada ketika itu apa yang berlaku, makmum yang lain juga boleh membaca kunut dengan secara sir juga, perlahan. Imam baca perlahan, makmum pun baca perlahan, dan masing-masing membaca sendiri-sendiri. Kerana kita dah bincang sebelum ini, kalau imam itu membaca secara sendirian lalu diaminkan oleh makmum atas doa imam tadi, maka makruh hukumnya berdasarkan hadis yang telah melarangnya. Ini kita dah bincangkan sebelum daripada ini, ya. Adapun pendapat yang kedua, disirkan sebagaimana doa-doa yang lain di dalam solat. Adapun makmum, jika imam tidak membacanya dengan jahar, ia kunut dengan sir, yakni dengan perlahan seperti doa-doa yang lain, kerana ia sama dengan imam membacanya dengan sir, baca dengan perlahan. Jadi pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i ada dua pendapat lah. Pendapat pertama kata kalau solat sendirian perlahan, kalau solat berjemaah imam kuat, makmum tidak perlu kuat, hanya mengaminkan. Tapi kalau imam tidak mampu mendoa secara beramai, maka imam baca perlahan,
makmum turut baca kunut itu secara perlahan. Ya, jangan makmum diam saja. Baik, itu yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan dibaca perlahan, kerana doa ini seperti mana di dalam bacaan-bacaan doa yang lain dalam solat, kita baca secara perlahan, zikir perlahan, doa antara sujud perlahan, dan doa yang kita baca ketika sujud, dan doa yang kita baca sebelum kita memberi salam, kita membacanya dengan secara perlahan. Jadi oleh kerana itu kunut juga dibaca dengan perlahan. Jadi bila imam baca perlahan, makmum diperintahkan untuk mengikut imam. Jadi makmum pun baca perlahan untuk mencontohi imam. Namun jika imam mengeraskan bacaan kunutnya dan terdengar oleh makmum, maka harus untuk dia mengaminkan doa tersebut. Tak perlu dia baca, tapi dia mengaminkan. Bulan yang lalu kita dah bincang, tidak boleh untuk kita mengaminkan keratan yang kedua daripada kandungan kunut. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu kita dah bincang dah. Kerana ulama mengharamkan untuk kita mengaminkan pada bacaan yang kedua itu. Sebaliknya disunatkan bagi imam memperlahankan supaya makmum juga boleh membaca dengan sendirinya. Ya, kalau imam baca dengan jahar, dengan kuat, memadai, makmum berdiam sahaja tanpa perlu berkata apa-apa, dia dan dengar. Ya, tak perlu mengaminkan. Ni sama macam ulama kiaskan kalau ketika khutbah ni wajib diam, khutbah Jumaat lah, wajib diam bagi orang yang dengar. Tapi kalau khatib tu speaker dia rosak, suara dia tak kuat, suara dia tak sampai kepada makmum yang jauh terpisah di hujung, wajib tak bagi orang yang mendengar, orang yang hadir Jumaat itu, yang tak dapat dengar khutbah, untuk dia berdiam? Tidak wajib. Habis tu kalau tak wajib dia boleh sembang? Tak juga. Ulama mengatakan hendaklah dia menyibukkan dirinya dengan zikir. Kalau ni cerita ulama bincang zaman dulu lah. Zaman dulu kan tak ada speaker macam kita, teknologi macam ni. Jadi khatib tu kena angkat suara. Sebab tu Nabi SAW bila berkhutbah, merah wajah Nabi kerana terlalu tinggi suara yang Nabi lontarkan. Zaman sekarang kalau pakai mikrofon jerit macam tu, tak ada dah bertidur lah. Nak pula duduk sebelah speaker pula. Tapi nak menunjukkan pada kita bahawasanya kalau tak sampai suara khatib tu ke telinganya, maka dia tak wajib untuk mendengar, kerana dia tak mendengar. Namun disebutkan baginya untuk zikir dan apa-apa saja memuji Allah dalam sepanjang khutbah itu. Baik. Kemudian ia turut mengucapkan pujian pada akhirnya. Yang seterusnya, kata Imam Nawawi, setelah dia mengaminkan, menutupi ia akan kunut itu dengan pujian kepada Allah. Dan jika ia tidak mendengarkannya, maknanya kalau makmum tak dengar bacaan kunut imam, maka ia kunut dengan sir. Contoh, bagi makmum yang peka, makmum yang peka, dia ada masalah pendengaran atau alat bantuan pendengaran tu dia tak bawa, jadi dia tak dengar imam baca apa, tapi dia tahu imam sedang kunut, maka pada ketika itu dia berkunut dengan dirinya sendiri. Walaupun lafaznya tak sama dengan imam, tak ada masalah. Dia mendahului imam ke, imam mendahului dia ke, dia baca kunut dengan sendirinya. Tapi yang jadi masalah, kalau dia buta betul pekak. Macam mana? Tadi pekak saja, sekurang-kurangnya dia boleh nampak pergerakan imam. Tapi kalau dia buta, tak nampak imam tengah kunut ke, lepas tu tak dengar pula imam tengah
kunut ke, tengah apa pun dia tak tahu. Pergerakan imam tu tidak diketahuinya, sama ada dengan penglihatan, sama ada dengan pendengaran. Maka pada ketika ini mengikut hukum iqtidah, hukum mengikuti imam, tidak termasuk dan gugur bagi orang seperti ini. Gugur baginya seperti ini jamaah, sebab dia buta dan dalam masa sama dia pekak walaupun dia tidak bisu. Jadi dia solat dengan sendirinya. Tidak wajib baginya untuk mutaba'atul imam, untuk mengikut imam, sebab ulama dah letakkan syarat wajib mengikut imam mesti nampak imam atau nampak saf yang berada di hadapan yang mengikut imam. Yang kedua syarat dia, kalau tak nampak kerana ada tabir, penghadang, pintu, tingkap dan sebagainya, syaratnya sekurang-kurangnya dia dengar. Dia dengar dan dia faham pergerakan imam itu sedang berada di rukun apa, sedang berada di rukun apa. Dan yang ketiga syarat iqtidah, dia mesti berada di dalam masjid yang sama. Dia tak boleh di bangunan yang terpisah daripadanya, melainkan ittisalus sufuf, kalau bersambungnya saf. Kalau bersambung saf itu tak ada masalah. Baik. Ada yang mengatakan ia cukup mengaminkan sahaja. Ada juga yang mengatakan ia harus mengikutinya walaupun ia mendengarkannya. Ada banyaklah pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri. Ada yang kata kita ngaminkan saja, kecuali pada fasa yang kedua, kunut. Pendapat kedua kata imam baca kuat pun kita boleh follow, ikut baca sekali dengan imam. Tapi pendapat yang terpilih, yang paling kuat, yang digazetkan ia sebagai pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i adalah pandangan yang pertama, bukan pandangan kedua, pandangan pertama, iaitu kalau solat sendirian tak perlu kuat. Kalau solat berjemaah bagi imam saja kuat, bagi makmum yang mendengar mengaminkan. Dan pada fasa yang kedua itu adalah dibaca dengan sendiri secara perlahan. Okey, kemudian dilanjutkan, adapun jika ia melakukan kunut pada selain solat subuh, jika solat jahar, maknanya solat yang dibacakan padanya bacaan yang keras, solat yang dibacakan padanya bacaan yang keras, yakni seperti solat isyak dan maghrib, sebab selain daripada subuh, seperti solat isyak dan maghrib, maka hukumnya adalah sama seperti solat subuh. Hukumnya adalah sama seperti solat subuh, maknanya dibaca dengan jahar, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hal yang berkaitan dengan perbincangan mengenai solat subuh tadi. Namun kalau solat zuhur dan asar, ada yang mengatakan kunut padanya dengan sir, ada yang mengatakan kunut padanya dibaca dengan sama seperti solat subuh. Baik, saya ulangi. Pertama, tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ulama bincang kenapakah solat ni ada yang Allah Ta'ala syariatkan dibaca dengan keras, adanya juga kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala syariatkan untuk ia dibaca dengan sir. Kenapa Allah Ta'ala tidak jadikan solat ini disyariatkan untuk dibaca dengan secara keras kesemuanya, ataupun dengan secara perlahan semuanya? Asas kepada hal ini berdasarkan satu ayat Quran yang mana Allah Ta'ala sebut, Allah berfirman dalam firman Allah, wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Ini ayat yang diturunkan ketika salat zuhur dan asar. Allah kata wala tajhar bisalatik, jangan kamu menjaharkan, mengeraskan suara kamu.
ketika kamu menunaikan solat di siang hari. Yang ini merujuk kepada zuhur dan merujuk kepada asar. Tapi jangan wala tukhafit biha. Janganlah sampai kamu diam tak baca apa. Wa bataghi baina dzalika sabila. Sebaliknya kamu jadikanlah bacaan tu sederhana. Sebab tu Nabi SAW kalau solat zuhur tak adalah sampai diam saja tuan-tuan. Sebab itu ada sahabat mereka tahu solat zuhur Nabi baca afdal surah apa. Maksudnya lepas Fatihah mereka tahu Nabi baca apa. Sebab kalau solat zuhur Nabi diam sangat, diorang pun tak tahu lepas angkat takbir Nabi baca ke Fatihah. Lepas Nabi baca Fatihah, Nabi baca surah apa? Mereka tak tahu. Jadi sebab tu dalam sebahagian hadis Nabi SAW, bila sembahyang zuhur dengan asar, kadang-kala Nabi kuatkan suara dengan tujuan apa? Ta'lim. Tujuan apa? Ta'lim. Mengajar. Contoh, sembahyang duha. Sembahyang duha, sembahyang siang. Sepatutnya baca kuat ke perlahan? Perlahan. Bukan kuat, pasal dia solat siang. Sama juga solat zuhur, baca perlahan. Tapi kalau anak tuan-tuan ikut belakang, dia baru nak belajar sembahyang, tuan-tuan nak ajar dia supaya hafal bacaan dalam sembahyang. Boleh tak baca kuat? Boleh. Dia sembahyang zuhur, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Anak pun ikut, dia angkat belakang, dia pun ikut kita. Kita baca Fatihah, lepas tu dia dengar lepas Fatihah kita baca apa. Boleh, dengan tujuan ta'lim, mengajar. Kerana baca kuat di tempat yang kuat, baca perlahan di solat perlahan, dia bukannya rukun, dia adalah sunat hay'ah. Maknanya kalau melanggar pun dia tidaklah kena sujud sahwi. Tapi kalau tujuan, kalau kita patuh lagi afdal lah. Cuma kalau tujuan mengajar, dia tidak menyalahi yang afdal. Kerana Nabi SAW pernah berbuat seperti itu. Contoh kalau tuan-tuan buat sembahyang tasbih siang, kena baca perlahan. Mana boleh baca kuat? Siang, solat siang. Tapi ada orang buat kuat. Kalau tujuan untuk ta'lim, nak mengajar orang kat belakang kita tu, first time ke sembahyang? First time. Okay, kita buat kuat lah. Pasal kita nak ajar dia, nak guide dia. Tapi kalau yang belakang tu semua dah veteran semua, dah otak-otak, dah tahu dah, memang dah rajin dah sembahyangnya tu, kita bacalah secara safe, baca secara perlahan. Ya, melainkan solat-solat di siang hari yang memang Nabi SAW baca dengan kuat, macam solat Jumaat, zuhur perlahan, tiba-tiba Jumaat kuat. Padahal Jumaat waktu siang juga. Kenapa tiba-tiba kena kuat? Sebab Jumaat tak difardukan ketika Nabi di Mekah. Jumaat telah diperintahkan pensyariatannya ketika mana Nabi di Madinah. Jadi Nabi tak ada gangguan untuk salat. Sebab tu dibacanya kuat. Demikian juga salat gerhana matahari, baca kuat. Kerana gerhana matahari pun disyariatkan ketika Nabi SAW di Madinah, bukan ketika baginda berada di Mekah. Begitulah solat raya dan sebagainya. Ya, baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat dekat sini. Pertamanya, ulama membincangkan di sana di antara beberapa hikmah yang disebutkan tentang hal ini. Sebahagian para ulama mengatakan hikmahnya adalah kerana solat malam ini digalakkan untuk kita baca kuat, adalah untuk memberikan kekuatan. Kerana malam adalah merupakan waktu ataupun subuh pagi. Biasanya kita pagi-pagi berada dalam keadaan mengantuk. Maghrib sudah kelewatan, Isyak lagi lewat.
Jadi bila dibaca kuat, maka dia nak menjadikan kita lebih khusyuk, lebih peka, lebih fokus dan lebih memberikan tumpuan. Itu salah satu hikmah dia. Adapun pada waktu siang, badan kita masih kuat dan masih lagi ada kekuatan, maka kerana itu dibaca dengan perlahan. Adalah sepatutnya kita baca kuat, tapi dibaca dengan secara perlahan adalah supaya dia untuk memberikan kerehatan kepada manusia kerana kepenatan mereka di waktu siang. Ada setengah kata begitu, tapi kebanyakan para ulama mengatakan hikmahnya adalah kerana pada waktu siang untuk menghindarkan umat Islam daripada gangguan orang-orang musyrikin. Kerana solat siang ni mereka berada pada waktu siang, mereka boleh dengar, mereka boleh tahu dan mereka boleh memudaratkan dan menghalang orang Islam untuk solat. Maka kerana itu mereka digalakkan untuk memperlahankannya. Adapun subuh, demo ni tak bangun pagi lagi. Demikian juga maghrib, mereka semua dah pulang ke rumah. Demikian juga isyak, mereka sudah beristirahat dengan ahli keluarga. Maka tidak salah untuk mereka menjaharkan bacaan bagi orang Islam untuk mereka solat bersama dengan keluarga mereka dan sebagainya. Ini di antara beberapa perkara yang diperbincangkan oleh para ulama, antara sebahagian daripada hikmahnya. Baik. Kemudian kita balik semula dalam bab ni. Demikian juga ulama kiaskan padanya mengenai kunut. Kalau solat yang dibaca kuat, maka kunut itu pun dibaca dengan kuat. Kalau solat itu perlahan, maka kunut itu ada dua cara. Sama ada perlahan ataupun dengan kuat. Tapi antara dua ni mana yang lebih dipegangi dalam mazhab Syafi'i? Dibaca kuat. Sebab tujuan imam nak berdoa, lalu nak makmum hendak mengaminkan apa yang didoakan oleh imam. Jadi kalau sembahyang zuhur, rakaat yang terakhir, yakni di rakaat yang keempat, sesudah daripada rukuk, kalau imam itu ketika i'tidal, imam tu nak buat qunut nazilah. Jadi dia baca doa qunut nazilah itu dengan kuat, lalu didengari oleh makmum. Kerana kalau imam baca secara perlahan, nanti makmum tidak mengetahui apa tujuan imam membaca qunut di tempat itu. Maka pandangan mazhab Syafi'i mengatakan yang lebih utama adalah dengan mengatakan hendaklah imam memilih bacaan yang kuat supaya makmum tidak terkeliru dan supaya makmum dapat mengaminkan bacaan yang dibaca oleh imam tersebut. Baik. Kemudian hadis sahih mengenai kunut Nabi SAW terhadap orang yang membunuh para qari, pembaca dan penghafal Al-Quran pada peristiwa Bi'ru Ma'unah. Zahirnya menunjukkan kunut dibaca dengan jahar pada semua solat. Ini yang dipilih oleh Imam Nawawi. Macam saya sebut tadi lah. Imam Nawawi kata kalau solat zuhur dengan asar pun bila buat kunut baca kuat. Sebab Nabi SAW pernah berkunut pada solat zuhur dan asar. Setelah mana Nabi menghantar 70 orang penghafal Quran daripada sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in untuk pergi menuju ke perkampungan Bani Najjar. Dalam perjalanan mereka pergi, mereka telah pun ditangkap dan dibunuh oleh tentera musyrikin dengan secara diam. Dan mereka, peristiwa itu berlaku di Perigi Ma'unah yang berada di sekitar dekat dengan Madinah pada ketika itu. Maka menyebabkan bila Nabi SAW mendapat tahu, setengah riwayat sebut ada sekutu musyrikin, sekutu tiga suku kaum yang merupakan sekutu bagi musyrikin, yang mereka ni berpakat dengan tentera musyrikin, dapat maklumat 70 sahabat Nabi penghafal Quran ni akan bertandang ke situ. Mereka Bani Ri'an, Zakwan, ada satu lagi saya terlupa, dia ada Bani Ri'an, Bani Zakwan, ada satu lagi,
Mereka kepung dan mereka bunuh 70 orang sahabat Nabi. Bila hal itu dapat diketahui oleh Nabi SAW, Nabi solat daripada subuh sampai kepada Isyak selama sebulan. Sebulan tu, subuh, zuhur, asar, maghrib, Isyak, selama sebulan non-stop Nabi buat kunut pada semua solat fardu. Termasuklah zuhur dengan asar, Nabi membaca kunut tu dengan kuat. Nabi doa supaya Allah melaknat dan membalas hukuman balik kepada 3 suku ni tadi. Dan akhirnya dalam peperangan Ahzab, mereka ini terbunuh. Mereka ini terbunuh dan tewas bersama dengan tentera musyrikin. Baik. Ini berdasarkan seperti mana firman Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran pada ayat 128. Ya, 128, di mana Allah berfirman, laisa laka minal amni syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kata Allah, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka, wahai Muhammad, ataupun untuk kamu memberi kemaafan pada mereka, ataupun kamu menginginkan aku mengazab mereka. Maknanya Allah tegur Nabi SAW di dalam ayat ini. Allah Ta'ala menyatakan, wahai Rasulullah, tidak ada satu pun urusan yang kamu boleh campur tangan terhadap orang-orang yang Allah tak bagi hidayah pada mereka. Kalau Allah tak bagi hidayah pada mereka, Nabi nak Allah ampunkan mereka pun Allah takkan ampunkan. Atau kalau Nabi menginginkan mereka tak diazab, tapi Allah ingin mengazab mereka, Allah akan mengazab mereka. Ya, ketika itu ada sebahagian orang-orang Quraisy pembesar dia yang Nabi nak dia masuk Islam. Bukan Nabi sayang kat dia, tapi Nabi nampak kalau dia masuk Islam, ada banyak kepentingan yang akan diperolehi oleh agama Islam dengan keislamannya. Seperti macam keislaman Umar Ibn Al-Khattab, Sayyidina Umar, keislaman beberapa pembesar Quraisy yang lain macam Abu Sufyan dan beberapa pengemuka yang lain lah. Nabi harapkan dengan mereka masuk Islam, Islam menjadi kuat. So Nabi minta lah, yang ni kalau boleh jangan azab. Yang jenis yang melampau sangat macam Abu Jahal ni, yang ni azab tak apa. Allah tegur Nabi SAW. Allah kata, kamu tak boleh campur urusan aku, wahai Rasulullah. Sama ada aku nak memaafkan mereka atau aku nak mengazab mereka, itu hak aku. So Nabi boleh doa secara general saja, ya Allah ampunkanlah mereka yang kau kendaki, tak apa. Atau kau azabkanlah mereka jika kau rasa mereka itu lebih layak dengan azab. Itu dibenarkan dalam Islam. Sebab itu kita dalam berdoa meminta hidayah, kita tak boleh selektif. Kita tak boleh, ya Allah kalau boleh bagi hidayah kat dia ni, jangan bagi hidayah kat dia ni. Tak boleh. Kerana kita tak tahu antara mereka siapakah yang bila mendapat hidayah lebih baik di sisi Allah. Tapi Allah benarkan Nabi sekali saja. Masa bila? Masa Nabi terlalu lemah Islam pada ketika itu, Nabi doa minta ke Allah, ya Allah, Islamkanlah di antara 2 Umar. Umar bin Hisham, Abu Jahal, dan Umar bin Al-Khattab. Nabi minta salah satu Umar. Tapi Nabi serah pada Allah yang pilih. Tak apalah. Yang ulama larang, kita pilih. Tak kira lah kita pilih apa. Kita yang menentukan. Maka disebabkan kerana itu, sebagai ulama memandang ia makruh. Kecuali ulama membenarkan, kalau kita tengok orang tu ada kecenderungan dia, akhlak dia yang baik, kecenderungan dia pada Islam, dia tidak memusuhi Islam, yang kita rasa dengan keislaman dia adalah sangat baik untuk orang Islam, itu kita boleh doakan untuknya. Ya, seperti mana Nabi SAW pernah doakan kepada sebahagian daripada kaum baginda, antaranya daripada penduduk-penduduk Taif. Demikian juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda,
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara bil qunut fi qunutin nazilah. Sesungguhnya Nabi SAW itu apabila berkunut, baginda menguatkan bacaan kunutnya, terutamanya pada kunut nazilah. Nazilah ni apa dia tuan-tuan? Nazilah ni apa-apa saja peristiwa yang terjadi secara mendatang. Maknanya bukan terancang lah, menjadi secara mendatang, yang mendatangkan mudarat kepada umat manusia atau orang Islam, sama ada pada agama mereka atau kehidupan mereka atau pada dunia mereka. Baik, baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita sambung sedikit berkenaan dengan hal yang membincangkan mengenai qunut nazilah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qunut nazilah ini termasuk salah satu daripada amalan sunnah Nabi SAW, iaitu doa yang dititipkan di dalam solat fardu, ya, di dalam solat fardu. Tapi dipilihnya doa itu adalah ketika i'tidal. Ada orang tanya saya soalan, dia kata, bukankah Nabi SAW sebut doa yang terbaik itu ketika sujud? Betul kan? Nabi kata, ketika kamu sujud, bersungguh-sungguhlah kamu berdoa, kerana waktu itu adalah waktu yang paling dekat diri hamba kepada Tuhannya, dan itu juga waktu tempat yang doa itu mustajab. Tapi soalan saya, soalan dia, kira budak ni pandai kan? Dia tanya soalan lain benda lain lah. Tapi soalan saya, kenapa bila berlaku satu peristiwa yang penting, yang besar, membabitkan nyawa orang, membabitkan kenegaraan, membabitkan agama dan sebagainya, kenapa doa itu tak dijadikan di dalam sujud? Kenapakah ia dijadikan ketika i'tidal atau ketika qiyam? Sebab kita dah bincang sebelum ni, ada pandangan ulama kata kunut tu sebelum rukuk. Maknanya lepas baca Fatihah, baca surah, kunut dulu baru rukuk. Ada pandangan kata ketika i'tidal, kerana kedua-duanya qiyam. Jadi ulama jawab, adapun doa ketika sujud, ia adalah doa tempat yang khusus, yang terlalu privasi antara permintaan hambanya secara peribadi kepada Tuhannya. Itu tempat yang antara keperluan kita dengan Allah Ta'ala, hajat kita dengan Allah. Sebab apa? Bila semua orang dah keadaan sujud, semua orang sedang dekat dengan Allah, bukan kita seorang. Jadi bila semua dekat dengan Allah Ta'ala, pasti mereka pun ada hajat-hajat mereka yang khusus untuk mereka minta pada Allah di waktu itu. Adapun di kala qiyam atau i'tidal, dia adalah merupakan tempat yang umum, dan dia juga merupakan tempat doa. Maka disebabkan oleh kerana itu, doa ketika itu lebih sesuai dengan keumumannya untuk orang ramai berbanding dikhususkan. Itu antara hikmah pertama. Hikmah kedua, kunut ni, doa kunut ni, kenapa disyariatkan dia pada waktu qiyam? Asal perkataan kunut, apa makna kunut? Kita bincang sebelum ni. Asal perkataan kunut maknanya berdiri lama. Sebab Allah kata dalam Quran, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kamu kepada Allah qanitin, berdiri yang lama. Agak-agak tuan-tuan, kalau kita pernah tengok video, tuan-tuan boleh tengok video kat YouTube, doa kunut Imam Masjidil Haram. Berapa minit? 20 minit, ada setengah jam. Kalau kita kena sujud setengah jam, agak boleh tahan. Yang jenis lutut sakit, yang jenis nak tahan badan tak larat,
yang jenis nak tang kepala bengkak dahi, tak semua orang mampu. Maka dia akan jadi lebih beratlah. Dan sujud pula 2 kali. Tadi 20 minit dah, sujud pula 20 minit lagi. Nampak gayanya orang tak sujud dah kali kedua tu. Maka yang paling sesuai untuk dipanjangkan doanya adalah qiyam. Kerana qiyam tu lagi mudah untuk kita menahan dalam berdiri lama berbanding ketika kita sujud. Maka kerana itu diletakkan ia pada tempatnya supaya dapat berdoa dengan lamanya. Selain daripada itu, disebutkan oleh para ulama adalah kerana ketika dia doa dalam keadaan i'tidal, maka dia dapat nampak dipanggil wahdah. Semua orang mengangkat tangan, menghadap. Jadi nampak semua berdoa untuk tujuan umum yang sama. Sedangkan kalau semua orang dalam keadaan sujud, dia merujuk kepada masing-masing sedang mengkhususkan perhambaannya kepada Allah dengan sendiriannya. Itu yang meletakkan perbezaan. Sebab itu kata Imam Nawawi, qunut nazilah ni dituntut bila ada perang. Buat qunut nazilah. Perang orang Islam, diperangi, dizalimi, buat. Kemudian bila ada kemarau, boleh buat qunut nazilah. Bila ada wabak, ya, bila ada mudarat, apa-apa yang menimpa ataupun kejahatan orang yang menzalimi orang Islam, walaupun sebahagian, tidak semua, kita boleh minta di dalam qunut nazilah. Tapi dengan syarat mudarat itu semua menimpa kelompok yang besar dalam umat Islam, bukan seorang, bukan 2 orang. Kalau seorang 2 orang mungkin kita boleh buat dengan doa atau salat hajat. Tapi kalau dalam kelompok yang besar, maka dituntutkan ia dengan kita melakukan qunut nazilah. Qunut nazilah. Maka dan tujuannya adalah tujuan umum, bukan tujuan hajat orang yang khusus. Macam ada satu orang hamba Allah, dia kata saya dah satu hajat. Yang tu tak payahlah qunut nazilah, kerana hajat dia seorang. Tapi kalau hajat tu ramai orang Islam yang ingin haknya dibela tapi tak terbela, maka ketika itu kata Imam Nawawi kita dituntut untuk melakukan qunut nazilah. Seperti mana Nabi SAW pernah membuat qunut nazilah ketika ada sebahagian sahabat Nabi di Mekah, yang Nabi dah hijrah ke Madinah dah, tapi sebahagian yang dahulu tak dapat hijrah kerana sakit, bila mereka nak pergi hijrah, mereka dihalang. Ramai juga lah, mereka disekat untuk hijrah. So Nabi buat qunut nazilah di sana supaya Allah binasakan Walid ibn Walid, antara pemimpin Quraisy yang menghalang lah, dan Salamah bin Hisham dan sebagainya, kerana kejahatan yang mereka lakukan sama macam kabilah yang bunuh 3 orang ni, Ri'ad, Zakwan dan Musayyah, yang bunuh 70 orang daripada kalangan sahabat Nabi di kalangan penghafal Al-Quran, ya. Teks qunut nazilah tu Imam Nawawi tak bawa kat sini, tapi qunut nazilah ni sepatutnya kita baca dengan doa, tujuan apa kita doa lah. Dia tak ada teks khusus, tapi sebahagian sekarang ni banyak imam-imam kita dia dah ambil daripada teks-teks yang dibaca oleh imam-imam yang lain, imam besar yang lain, lalu dijadikan dia sebagai bacaan doa qunut nazilah. Tapi kalau tuan-tuan pandai bahasa Arab, tuan-tuan berdoa dalam bahasa Arab, tak ada masalah. Sebab Nabi tak ada teks yang khusus. Nabi pernah doa, ya Allah selamatkanlah fulan bin fulan di kalangan orang Islam, ya Allah hancurkanlah. Nabi sebut sesuatu, fulan bin fulan, fulan bin fulan, sebut nama orang-orang Quraisy yang zalim itu, Nabi sebut. Jadi teks tu dia tak ada teks yang khusus. Maka kerana itu kita boleh berdoa dengan teks yang pilihan kita sendiri, asalkan kita berdoa itu di dalam bahasa Arab. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Kita tangguh sekadar itu. InsyaAllah kita akan sambung untuk tajuk yang seterusnya pada tajuk yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.